Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهدي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم نور بالكتاب بصري وأطلق بلساني واشرح بصدري واستعمل به جسدي بحولي وقوتك فإنه لا حول ولا قوة إلا بك سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد. Alhamdulillah, kita rafa'kan kesyukuran dan terima kasih kita kepada Allah Ta'ala. Kita sambung kitab Risalah Tauhid muka surat 46, Jawi, Rumi 73, Jawi 46. Kita membahaskan sifat yang berta'alluq. Sifat-sifat yang berta'alluq. Masuklah kita perbahasan yang agak sukar, agak susah sikit. Perbahasan ni adalah fardu kifayah, dia bukan fardu ain. Itu yang pertama nak ingatkan. Dia bukan fardu ain, dia fardu kifayah. Jika dapat faham, alangkah indahnya hidup ini. Kalau dapat faham. Kalau tak dapat faham, tak berdosa sebab dia bukan fardu ain, dia fardu kifayah. Sifat-sifat yang berta'alluq. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi fid darain. Amin ya rabbal alamin. Kata pengarang adalah sifat yang mempunyai ta'alluq ialah 6 sifat. Daripada sifat ma'ani juga. Sifat yang ada bertakluk. Takluk ni pun sebenarnya dah jadi bahasa Melayu. Yang kita panggil tertakluk tu. Takluk tu adalah ta'alluq. Jadi kalau kita kata bertakluk kepada, kan? Bertakluk, tertakluk. Itulah ta'alluq. Sifat ni dia ada ta'alluq. Dia ada kerja dia. Ataupun dia ada hubung kait. Itu paling sesuai sekali. Dia ada hubung kait. Hubung kait dengan apa? Hubung kait dengan benda lain. Dengan perkara lain. Kita sedang membicarakan tentang sifat Allah. Yang mana sifat Allah ni dia berhubung kait dengan sifat lain. Kita mari contoh. Iaitu qudrah, iradah, ilmu, sama', basar, kalam. Sifat ma'ani. Ada 6. Tapi kalau kita tengok sifat ma'ani ada 7. Mana satu lagi? Hayah. Hayah tak ada. Tengok Kerana kenapa 6 sifat ma'ani ni dia dipanggil sifat yang ada ta'alluq. Sifat yang ada kena-mengena dengan yang lain. Sifat yang bertakluk dengan perkara lain. Kerana sifat-sifat tersebut yang 6 tadi, selain daripada berdirinya pada zat Allah, selain dia ada pada Allah, sifat tadi, ia melampaui kepada yang lain. Dia ada juga dekat yang lain. Dia ada juga dekat yang lain. Macam mana kita nak bahas? Nanti kita bahas sekejap lagi. Sabar dulu. Jadi, sifat ma'ani ada 7. 6 daripadanya sifat yang ada hubung kait dengan yang lain.
selain daripada Allah. Sifat yang ada hubung kait, ada kena-mengena dengan yang lain selain pada Allah. 6. Satu lagi hayah. Hayah tak ada. Contoh tengok kita baca. Adapun sifat hayah hidup, maka ia tiada bertakluk. Dia tak ada bertakluk. Dia tak ada kena-mengena dengan yang lain. Dia tidak tertakluk dengan yang lain. Dia tak ada hubung kait dengan yang lain. Bila sebut yang lain tu, selain pada Allah lah yang lain. Ya, tidak bertakluk kepada hayah, tidak melampaui ke lain. Sifat yang 6 lagi, sifat ma'ani yang 6, dia melampaui ke lain. Dia melampaui kepada yang lain. Sekejap lagi kita faham apa maksud ke lain tu. Baca dulu. Tapi sifat hayah dia tidak melampaui, tak ada hubung kait dengan yang lain. Dari berdiri pada zat. Sifat hayah cuma berdiri aja, cuma ada aja. Sifat hayah tu ada pada Allah, itu aja. Dan dia tak ada kena-mengena dengan yang lain. Dia tak ada hubung kait dengan yang lain. Hanya ia menjadi syarat kepada akal bagi sifat ma'ani. Sifat hayah ni. Dia tak ada takluk. Jadi sifat hayah ni dia tak ada takluk sebab sifat hayah ni sifat untuk mengesahkan sifat ma'ani yang lain. Contoh. Contoh yang ada takluk. Kita ambil dulu. Walaupun tak apa faham, dengar dulu. Contoh kudrah. Kudrah dia ada takluk. Kudrah dia ada hubung kait. Dia ada kena-mengena. Kena-mengena kudrah ni dengan apa kena-mengena? Kudrah. Kudrah ni dia mengadakan. Allah yang bersifat kudrah, kudrah mengadakan. Bila kata mengadakan, buat apa? Buat yang lain. Kan ada kena-mengena dengan yang lain. Ataupun mentiadakan. Allah bersifat kudrah telah mentiadakan, telah membinasakan dia, telah mematikan dia. Jadi Allah bersifat kudrah. Kudrah tu sifat Allah. Jadi kudrah tu apa? Apa ni? Kudrah tu dia kena mengena dengan Allah. Ya, dia ada pada Allah. Dan dia juga, Allah yang bersifat kudrah ni juga, dia melampaui ke lain. Dia ada kena mengena yang lain, iaitu dia dia menghapuskan atau mematikan. Bila mematikan siapa? Mematikan dia makhluk. Bila kata mematikan makhluk, maka sifat kudrah tadi tu, selain dia menjadikan sesuatu, dia juga menghilangkan ataupun mematikan sesuatu. Bila kata mematikan sesuatu, maka sesuatu tu kan yang lain pada Allah. Jadi ada kena-mengena. Bila kita kata sifat kudrah, Allah yang bersifat kudrah, kudrah apa? Allah bersifat kudrah. Allah kuasa. Kuasa apa? Kuasa buat yang lain. Buat makhluk. Bila sebut buat siapa? Akan ada kena-mengena dengan lain. Allah bersifat kudrah, berkuasa. Kuasa apa? Memusnahkan, mematikan yang lain, mematikan makhluk. Makhluk ke lain. Jadi kan ada kena-mengena kudrah dengan yang lain. Contoh lagi. Dia panggil kudrah tadi, dia panggil ta'alluq ijad dan idam. Kudrah yang memberi bekas. Nanti kita dengar dulu yang ni. Macam tu juga iradah. Iradah dia ada ta'alluq yang kita akan bahas nanti. Ta'alluq iradah adalah takhsis, menentukan. Bila kata iradah ni menentukan apa? Menentukan makhluk tu, lelaki ke perempuan ke, hidup ke mati. Jadi menentukan. Bila kata menentukan, Allah yang bersifat iradah menentukan yang lain. Kan ada kena-mengena dengan yang lain. Bila ada kena-mengena dengan yang lain, itulah kata ada ta'alluq. Okey. Lagi, Allah bersifat basar, melihat. Bila kata Allah melihat, melihat apa? Melihat yang lain. Maka ada ta'alluq. Ya, sebab ada kena-mengena dengan yang lain. Macam tu juga ilmu, mengetahui. Allah bersifat ilmu, mengetahui. Mengetahui apa? Mengetahui apa yang terjadi. Apa tu apa? Yang lainlah selain pada Allah. Maka dia ada kena-mengena yang lain. Maka dia ada ta'alluq kepada yang lain tadi tu. Macam tu juga kalam. Jadi itu 6 sifat ma'ani. Yang satu hayah, nak bincang hayah ni, dia tak ada ta'alluq. Dia cuma macam hayah. Dia tak ada ta'alluq. Maksudnya Allah itu hidup. Lepas tu apa kena mengena dengan yang lain? Tak ada. Tak ada kena mengena dengan yang lain.
Jadi hayah ni dia tidak bertakluk kerana hayah ni dia tak kena-mengena dengan yang lain. Dia cuma untuk mengesahkan sifat lain. Contohnya Allah bersifat kudrah. Takkanlah Allah yang bersifat kudrah tu mati. Mestilah hidup. Allah yang bersifat basar, melihat. Takkanlah Allah yang Allah melihat, Allah yang bersifat basar, melihat, tapi Allah tu sendiri mati. Mestilah hidup. Jadi, hayah ni dia tak ada kena-mengena yang lain. Hayah ni dia tak ada kena-mengena dengan yang lain. Dia cuma untuk mengesahkan kira-kira akal, sifat ma'ani yang 6 lagi tadi tu. Kalau dia mati, macam mana? Macam mana nak buat kalau Allah bersifat qudrah, sifat ma'ani, kuasa? Kalau Allah bersifat kuasa, mestilah hidup. Kalau mati, macam mana nak kuasa? Allah itu mati tapi berkuasa. Mana boleh? Jadi, hayah ni, kata kat sini, adapun sifat hayah, maka ia tiada bertakluk kepada makhluk, kepada yang lain. Kerana hayah tidak melampaui ke lain. Hayah ni ada pada Allah saja. Dan dia menjadi syarat akal bagi sifat ma'ani. Dia menjadi syarat, kalaulah syarat akal. Kalaulah Allah tu mati, macam mana nak buat? Allah mati, macam mana nak melihat? Allah mati, macam mana nak mendengar? Mestilah Allah itu hidup. Dan hidupnya Allah ada kena-mengena ke tak dengan yang lain? Tak ada kena-mengena dengan yang lain. Tak ada hubung kait dengan yang lain. Tapi Allah bersifat qudrah, kuasa, ada kena-mengena. Kuasa apa? Kuasa menjadikan. Menjadikan apa? Menjadikan apa-apalah. Apa-apa itulah yang lain. Kan ada hubung kait. Tapi kalau Allah bersifat hayah, hidup, apa kena-mengena dengan lain? Allah bersifat hidup, tak ada kena-mengena. Tak ada kena-mengena. Jadi dengan yang lain. Sebab tu dikatakan hayah ni tak ada takluk. Allah bersifat iradah, kehendak. Tentu. Tentu apa? Tentukan sesuatu. Apa? Tentukan makhluk dia. Tentukan kejadian. Jadi bila tentu jadi, jadi itu kan yang lain. Maka iradah dia ada takluk yang lain. Tapi hayah nak kata takluk apa? Allah bersifat hayah. Allah itu hidup. Tak ada kena-mengena dengan lain. Allah hidup. Allah aja. Allah aja. Macam tu juga sifat-sifat salbiah. Contohnya Allah qidam. Allah itu qidam. Tidak ada permulaan. Ada kena-mengena tak dengan yang lain? Tak ada. Allah, di diri Allah aja tidak ada permulaan, qidam. Dia tak ada kena-mengena. Dan kita kata juga Allah itu kekal. Ya, Allah itu kekal. Kita kata Allah itu kekal, ada kena-mengena tak dengan yang lain? Allah itu kekal. Kekal lah. Tak ada apa-apa. Bila sebab Allah kekal, diri Allah kekal. Habis kita. Allah itu wujud. Bila kata Allah itu wujud, diri Allah wujud. Habis kita. Tak ada sambung. Allah itu wujud, tak ada cerita dah. Allah itu tidak ada permulaan, qidam. Habis kita. Allah itu kekal, habis kita. Allah itu qiyamuhu binafsi, berdiri sendiri. Habis kita. Allah itu apa lagi sifat yang lain? Allah itu melihat. Bila kata Allah itu melihat, mesti ada cerita. Melihat apa? Kan? Allah itu kekal. Ada cerita lagi tak? Kekal apa? Mana ada? Allah tu kekal, Allah kekal lah. Nak cerita apa lagi? Allah itu qidam. Tak ada permulaan. Tak ada permulaan, tak ada permulaan. Nak cerita apa lagi? Allah itu wujud. Wujud lah. Tak ada kena-mengena pun dengan yang lain. Tak ada kena-mengena pun dengan makhluk dia. Allah itu esa. Tunggal. Tak ada kena-mengena pun dengan yang lain. Allah itu tunggal. Tunggal lah. Tak ada kena-mengena. Hanya diri Allah aja. Tunggal. Habis. Tapi kalau Allah itu kuasa. Kuasa apa? Kan ada. Kuasa menjadikan. Menjadikan apa? Menjadikan makhluk. Maka bila ada sambungan tadi, Allah kuasa. Tak habis kat situ. Kuasa menjadikan makhluk. Maka ada kena-mengena dengan makhluk. Maka ada takluk. Takluk apa tu nanti dulu. Nak faham takluk tu apa? Nak faham takluk tu apa? Allah itu tentu. Allah bersifat iradah, iaitu menentukan. Dia ada cerita lagi. Tentukan apa? Tentukan makhluk. Tentukan makhluk apa? Tentukan makhluk itu ada, wujud. Diwujudkan, dicipta. Dicipta tu lelaki ke perempuan? Ada kehendak Allah tadi. Bila ada sambung, maka adalah takluk. Takluk dia hubung kait Allah, hubung kait iradah, hubung kait Allah yang bersifat iradah dengan makhluk. Adalah hubung kait, iaitu hubung kait penciptaan. Allah bersifat sama' mendengar. Dia tak habis kat situ. Dengar apa? Dengar apa? Dengar makhluk lah.
Jadi ada hubung kait dengar Allah sama dengan makhluk itu takluk. Tapi kalau Allah itu esa, Allah itu tunggal, Allah itu satu. Apa hubung kait dengan makhluk? Tak ada. Allah itu kekal. Apa hubung kait dengan makhluk? Tak ada. Allah itu wujud. Apa hubung kait dengan makhluk? Pun tak ada. Allah itu berdiri qiyamu binafsi. Berdiri sendiri. Apa hubung kait dengan makhluk? Tak ada. Tak ada. Tapi Allah itu hidup. Apa hubung kait dengan makhluk? Tak ada. Allah hidup. Tak ada hubung kait dengan makhluk. Allah itu berkata-kata. Dia cerita lagi. Berkata-kata dengan siapa? Berkata-kata dengan makhluknya. Maka bila ada hubung kait macam tu, maka dipanggil sifat tu ada takluk, ada kena-mengena dengan makhluk. Kalaulah tak ada cerita, makna tak ada kena-mengena dengan makhluk. Dengan maksud, tak ada takluk. Itu maksud takluk. Tak faham takluk ni, habis semua tak faham nanti. Sebab tu kena faham takluk ni. Maka, mari kita tengok makna takluk, iaitu sifat itu menuntut serta melazimkan, ni bahasa tauhid dia. Menuntut serta melazimkan perkara yang lain. Melazimkan perkara yang lain. Selain pada Allah, perkara yang lain. Yang bertambah. Yang bertambah. Allah itu kuasa. Dia bertambah. Kuasa menjadikan. Bertambah tu. Menjadikan. Maka makhluk adalah. Jadi bertambah lah. Jadi bertambah atas berdirinya pada zat. Dengan Allah itu ada kuasa. Allah itu bersifat dengan kuasa. Maka dengan Allah bersifat kuasa bertambah. Tambah apa? Tambahlah kuasa menjadikan. Menjadikan apa? Menjadikan makhluk. Bila macam tu, bermakna kan bertambah iaitu makhluk. Bertambah. Melazimkan perkara yang lain bertambah. Atas berdirinya zat. Adanya Allah dan adanya kuasa, maka bertambahlah. Iaitu ada kuasa apa? Menjadikan. Bila menjadikan, bertambah. Okay. Dia bagi umpama. Umpama kudrah. Allah bersifat kudrah, kuasa. Ia menuntut, dengan Allah, ia menuntut tu maksud, dengan Allah yang bersifat kudrah ini, menuntut, menyebabkan, boleh nak pakai untuk faham sekali lapis gitu. Menyebabkan, menuntut, ataupun melazimkan pun boleh juga, akan perkara lain. Dengan Allah yang ada sifat kudrah, menyebabkan ada perkara lain yang terhasil. Iaitu menjadikan mungkin, maka terhasillah mungkin makhluk lah. Atau mengidamkan dia, ataupun membinasakan, mematikan, mentiadakan makhluk. Mentiadakan mungkin. Macam mana Allah boleh mentiadakan mungkin? Sebab Allah bersifat kudrah. Sebab tu Allah telah membinasakan atau mentiadakan mungkin, mentiadakan makhluk. Bila Allah mentiadakan makhluk, dengan Allah yang bersifat kuasa kudrah tadi, menyebabkan makhluk tak ada. Daripada ada jadi tak ada. Sebab Allah yang berkuasa untuk mengidamkan. Mentiadakan dia, matikanlah. Maka hubung kait di antara kudrah dengan makhluk, itulah hubung kait dipanggil ta'alluq. Tu ta'alluq. Kemudian daripada ia berdiri dengan zat. Maksudnya dengan adanya Allah, dengan Allah itu adanya sifat kuasa. Selepas pada itu, maka bertambahlah. Maka menyebab ada hubung kait dengan yang lain. Yang lain tu makhluk. Okay. Itu untuk selapis dulu. Faham selapis dulu. Berbeza dengan sifat nafsiyah atau salbiyah. Allah itu wujud. Dengan Allah itu wujud, tak ada terbabit pun dengan makhluk. Tak ada kena-mengena pun. Allah itu qidam, tak ada kena-mengena pun. Allah itu baqa', tak ada kena-mengena pun. Hanya berkaitan dengan Allah saja. Allah wujud, qidam, baqa', mukhalafatu lil hawadith, qiyamu bi nafsi wahdaniyah. Itu semua kena-mengena dengan Allah. Tak ada kena-mengena dengan makhluk. Kita masuk hayah satu lagi. Hayah. Sifat ma'niyah, hayah. Kena-mengena dengan Allah, tak ada kena-mengena dengan makhluk. Tapi kudrah, kuasa, ada kena-mengena dengan makhluk. Iaitu kuasa. Allah yang berkuasa, yang menjadikan. Iradah, Allah yang bersifat iradah, menentukan. Sama, Allah yang bersifat sama, mendengar. Basar, Allah yang bersifat basar, melihat makhluk. Dia kan ada kena-mengena. Dia bukan diri Allah saja.
Dia terbabit dengan yang lain juga. Itu masuk ta'alluq. Dan makna mungkin itu, dia kata kat sini, iaitu menjadikan mungkin dan mengidamkan dia. Menjadikan mungkin dan mengidamkan, mentiadakan, mematikan, memusnahkan mungkin. Mungkin ni apa? Untuk mudah faham makhluk lah. Tapi dia nak detailkan lagi. Dan makna mungkin itu iaitu perkara yang harus adanya dan tiadanya. Mungkin ni sah untuk ada, sah untuk tak ada. Ataupun boleh ada, boleh tiada. Kita lah makhluk. Kita ni boleh ada, boleh tak ada. Allah jadikan ada lah. Kalau Allah tak jadikan, tiada. Boleh ada, boleh tak ada. Allah wajib ada. Wajibul wujud. Kita dah bahas sebelum ni. Yang mungkin tu maksudnya perkara yang harus ada, harus tiada. Boleh ada, terima akal kalau ada, terima akal kalau tak ada. Ataupun mudah lagi, boleh terima ada, boleh terima tiada. Itu mungkin. Kita dah masuk siri yang ke-46 ni. Tak boleh nak ulang-ulang macam awal-awal lagi tu. 46 dah ni. Kalau jam ni jam yang ke-46 ataupun jam yang ke-50 dah ni. Setiap kali satu sesi sejam lebih. Ni jam yang ke-50 dah ni. Tak bolehlah nak cerita macam awal-awal lagi tu lagi. Kena faham-faham teruslah. Jadi, makna mungkin tu adalah perkara yang boleh terima ada, boleh terima tak ada. Ataupun, kalau ada pun akal boleh terima, kalau tak ada pun akal boleh terima. Iaitu makhluk. Itu maksud mungkin. Sebab dia kata kat sini, iaitu menjadikan mungkin atau mengidamkan dia. Allah menjadikan mungkin kita atau mentiadakan kita. Kalau ambil kita lah. Maka kita ni lah mungkin. Dan termasuk pada mungkin, ini dia nak ni sikit. Termasuk pada mungkin juga, iaitu perkara mustahil aridi. Bila sebut mustahil, mustahil akal. Wajib aridi. Wajib akal. Tapi mustahil akal. Termasuk juga mungkin. Macam mana ni? Mustahil aridi, wajib aridi. Termasuk juga dalam mungkin. Mari kita nak faham macam mana. Iaitu mungkin yang telah ditakluk oleh iradah Tuhan. Mungkin, dia mungkin. Tiba-tiba dia jadi mustahil. Dia asal mungkin. Asalnya mungkin. Asalnya boleh ada, boleh tak ada. Asalnya boleh terima ada, boleh terima tak ada. Asalnya sah. Boleh terima akal kata kalau ada, boleh terima akal kalau tak ada. Asalnya begitu. Tapi tiba-tiba telah ditakluk oleh iradah Allah. Dengan maksud bila Allah yang bersifat iradah berkehendak dijadikan, hendak jadi perkara itu, maka wajib ia menerima jadi. Jadi wajib akal mesti jadi, mesti ada. Dan mungkin yang ditakluk, nanti dulu yang tu. Jadi, contohnya, kita ni dari satu sudut, kita ni harus. Kita ni mungkin. Boleh ada, boleh tak ada. Kalau Allah jadikan kita, adalah. Kalau Allah tak jadikan kita, tak adalah kita. Manusia ni, kita ni. Boleh ada, boleh tak ada. Itu secara umum. Dari satu sudut. Tapi sekarang ni kita dah ada. Dah ada dah ni kan, sekarang dah ada. Bila kita ni dah ada, maknanya kita dah tahu Allah yang berkehendak. Allah yang bersifat iradah, nak kita ada. Sebab tu kita dah ada. Maka ada kita ni wajib. Kita ni wajib akal ada ni. Wajib akal, kata kita ni harus. Makhluk ni boleh ada, boleh tak ada. Betul lah. Jadi kita ni mungkin, kita ni harus. Tidak, kita ni wajib. Allah wajib ada, wajibul wujud. Kita pun wajibul wujud juga, wajib ada. Kat mana nak faham wajib ada? Bila ditakluk oleh iradah Allah. Bila Allah berkehendak, Allah telah tentukan, Allah yang bersifat iradah, hendak dan telah tentukan kita ada, maka wajib kita ada. Takkanlah Allah telah tentukan kita ada, tiba-tiba kita tak ada. Maknanya rosaklah sifat ketuhanan iradah. Rosaklah sifat ketuhanan Allah. Bila Allah nak, tu bertakluk pada iradah. Bila Allah nak kita ada, maka kita adalah. Adanya kita tu wajib. Wajib akal. Tapi wajib akal aridi. Wajib akal, bila Allah nak jadikan, maka wajiblah kita ada. Jadi kalau kita kata nak loya buruk lah kan.
Macam lawyer buruk lah. Allah itu wajib ada. Kita ni harus dia ada. Kita ni mungkin boleh ada, boleh tak ada. Kita ni dah Allah jadikan ada lah. Kita tak. Kita ni wajib ada juga. Kita ni wajibul wujud. Wah, macam Tuhan dah pula kita ni. Yalah wajibul wujud. Sebab kita pertama dah ada. Bila kita ni dah ada, telah ada, maka kita dapat faham bahawasanya Allah telah menghendaki sejak azali lagi kita ni ada. Allah telah menghendaki sejak azali lagi kita ni ada. Maka wajib kita ada. Sebab Allah nak kita ada. Maka wajib kita ada. Macam juga Allah. Allah wajib ada juga. Cuma wajib Allah, wajib hakiki. Wajib ada Allah, wajib hakiki. Wajib ada kita, wajib aridi. Wajib yang mendatang. Wajib kerana Allah yang mewajibkan. Wajib kerana Allah yang menghendaki. Betul. Wajib kita ada kerana Allah yang menghendaki. Bila Allah nak, maka kita wajib ada. Sebab tu dia panggil wajib aridi. Maka wajib aridi termasuk dalam mungkin. Memanglah kita mungkin boleh ada, boleh tak ada. Dari satu segi. Dan mungkin yang ditakluk iradah tidak hendak dijadikan, maka ia tu mustahil ia menerima jadi. Perkara yang mustahil pun kadang-kadang termasuk dalam mungkin. Iaitu Allah tak nak. Allah tidak hendak jadikan. Allah tak nak jadikan. Bila Allah tak nak jadikan, maka tak adalah. Sedangkan asalnya Allah boleh jadikan, boleh tak jadikan. Tiba-tiba Allah tak nak jadikan. Bila Allah tak nak jadikan, maka tak ada. Tak ada tu mustahil ada. Mustahil akal ada. Apa pula mustahil akal ada? Tak masuk akal ada. Kita ambil contoh ni remote. Maknanya Allah telah sejak azali lagi, Allah yang bersifat iradah menentukan, menghendaki ianya ada. Maka adalah. Adalah ni dah ada. Okay. Maka remote ni wajib ada. Sebab Allah telah menghendaki, wajiblah dia ada. Wajib akal ni. Tapi asal dia harus ada, boleh tak ada. Mungkin kan ni makhluk kan. Okay. Remote satu lagi kat sini tak ada. Remote satu lagi tak ada. Kenapa tak ada? Sebab Allah tak nak jadikan. Allah tidak berkehendak. Allah tidak tentukan ianya ada. Maka tak adalah remote satu lagi kat sini. Okay. Yang remote satu lagi kat sini tu mustahil ada. Sebab apa pula mustahil ada? Sebab Allah tak nak bagi ada. Sebab Allah tak nak jadikan. Allah tak nak buat. Bila Allah tak nak buat, Allah tak buat dan tak nak buat, maka tak adalah. Maka remote satu lagi hukumnya mustahil ada. Mustahil apa? Mustahil aridi. Mustahil apabila berkait dengan iradah Allah. Tapi hakikatnya remote ni ke remote mana-mana pun harus ada. Tu hakikat. Harus dia ada, harus tak ada, boleh ada, boleh tak ada. Tapi apabila Allah menghendaki ianya tak ada, maka wajib dia tak ada. Wajib akal. Sebab tu disebut tu. Maka iaitu mustahil ia menerima jadi. Sebelum seorang masuk membahaskan perkara ta'alluq ni, dia kata, hendaklah ia mengetahui bahawa tiap-tiap sifat yang berta'alluq itu mesti ada 3 perkara. Bila sebut tentang ta'alluq, dia akan terbahagi kepada 3. Yang pertama, tempat ta'alluq, bahagian ta'alluq, kelakuan ta'alluq. Ta'alluq qudrah. Maka qudrah berta'alluq ia kepada segala mungkin. Itu tempat dia. Maka qudrah berta'alluq kepada segala mungkin. Qudrah hubung kait dia segala mungkin. Mungkin ni apa? Boleh ada, boleh tak ada. Dalam kurungan segala perkara yang baru adanya dan tiadanya. Boleh ada, boleh tak ada. Dengan ta'alluq taksir. Ta'alluq taksir, memberi bekas. Ta'alluq taksir, ijad wal idam. Menjadikan dan memusnahkan, mentiadakan. Mengadakan dan mentiadakan. Jadi kudrah-kudrah ni, ta'alluq dia, pertama tempat dia adalah ta'alluq segala mungkin. Yang boleh ada, boleh tak ada. Satu. Okay. Dengan ta'alluq taksir. Dengan hubung kait. Dengan hubung kait
memberi bekas. Buat. Memberi bekas lah. Buat atau memusnahkan. Mengadakan atau tiadakan. Kan memberi bekas. Asalnya tak ada. Tiba-tiba ada. Kan memberi bekas. Iaitu daripada tak ada kepada ada. Kan bekas. Kan berubah. Ataupun memberi bekas daripada dah ada jadi tak ada. Dah ada jadi tak ada. Kan memberi bekas. Iaitu bekas daripada ada kepada tak ada. Jadi, Qudrah ni takluk dia adalah segala mungkin. Jenis yang boleh ada, boleh tak ada. Dan dengan takluk juga, takluk apa? Takluk taksir, iaitu menjadikan atau memusnahkan, mentiadakan, mengadakan dan mentiadakan. Itu takluk dia. Kita kena faham. Maka tidak kudrah itu bertakluk kepada wajib hakiki dan mustahil hakiki. Maka kudrah tidak bertakluk, tak ada kena-mengena, tak ada hubung kait dengan perkara wajib hakiki dan mustahil hakiki. Apa maksud wajib hakiki? Wajib hakiki itu wajib akal hakiki. Mustahil akal hakiki. Kenapa sebut hakiki? Sebab tadi dah sebut wajib akal aridi dan mustahil akal aridi. Maka dia nak sebutlah hakiki. Okey. Maka kudrah Allah tidak bertakluk kepada perkara yang wajib hakiki dan mustahil hakiki. Dia susah kan? Kenapa susah? Sebab tu saya kata ni perbahasan fardu ain. Fardu kifayah bukan fardu ain. Tapi kalau dah ikut 45 siri yang lepas tak pernah ponteng, insya-Allah boleh faham ini. Okey. Jadi, kudrah itu tidak bertakluk kepada wajib hakiki. Apa wajib hakiki? Mesti ada. Wajib hakiki mesti ada. Apa maksud mesti ada? Mustahil tak ada, mesti ada. Iaitu Allah lah. Kita boleh ada, boleh tak ada. Semua makhluk boleh ada, boleh tak ada. Allah je mesti ada. Wajib ada hakiki. Hakikinya. Kita pun wajib ada, dah bincang tadi. Tapi wajib ada kita, wajib ada aridi bila bertakluk dengan iradah Allah. Ini takluk, kudrah ni tidak bertakluk kepada wajib hakiki, iaitu Allah dan sifatnya. Maknanya, artinya Allah tidak perlu kepada sifat kudrah. Dia termasuk iradah juga sebenarnya. Tidak perlu kepada sifat kudrah dan iradah. Kita gabung sekali dengan iradah. Nanti kita bahas kali kedua ni mudah faham lagi. Saya gabungkan kudrah dengan iradah sebab dia sama je. Jadi, artinya Allah tidak perlu kepada sifat kudrah dan iradah itu. Allah sendiri, diri Allah sendiri tak perlu kepada sifat kudrah dan iradah. Sebab Allah bersifat dengan ketuhanan. Maka terkaya Allah. Tidak memerlukan daripada sekaliannya. Tak berhajat kepada sekalian. Sebab Allah qiyamuhu binafsih, berdiri sendiri. Jadi Allah tidak perlu kepada sesuatu apa jua pun. Maka Allah tidak berhajat kepada sifat kudrah dan iradah. Untuk Allah tu ada. Tidak. Kerana Allah yang bersifat kudrah. Allah yang bersifat iradah. Jadi, kudrah dan iradah ni, dia ada pada Allah. Sifat kudrah dan iradah, saya gabung sekali dengan iradah, dia ada pada Allah. Tapi Allah tak guna kudrah dan iradah ni untuk dirinya sendiri. Jika Allah guna untuk dirinya sendiri, maka Allah tidak terkaya lah. Maka Allah berhajat lah. Jadi, Allah tidak, sebab tu dia kata kat sini, maka dikatakan sifat kudrah dan iradah tidak bertakluk pada Allah. Sekarang ni nak cerita pasal takluk. Takluk, cerita pasal Allah kudrah. Allah bersifat kudrah. Dan Allah bersifat kudrah, tempatnya segala mungkin. Allah bersifat kuasa, berkuasa apa? Segala mungkin kat situ. Kudrah Allah bertakluk kepada segala mungkin. Boleh ada, boleh tak ada. Allah wajib ada. Bila Allah wajib ada, maka kudrah dan iradah, kita masuk iradah sekali, tidak tertakluk pada Allah itu. Sebab tu kita kalau nak cakap mudah-mudah kata, kudrah Allah yang buat ni, iradah Allah yang tentukan ni. Kita kata gitu kan? Kudrah Allah yang buat, iradah Allah yang buat. Kalau i'tiqad kufur ayat tu. Tapi bukan, kita bukan maksudkan kudrah Allah yang buat. Kita maksudkan Allah yang bersifat kudrah yang buat. Jadi, maknanya Allah yang bersifat kudrah. Jadi kalau kita kata Allah memerlukan kudrah, maknanya Allah dan kudrah tu dua perkara yang berasingan. Sebab tu kata tak boleh kata gitu. Tapi mudah-mudah untuk bagi faham, tak apalah.
Jadi sifat kudrah dan iradah Allah ada pada Allah, tapi Allah tak guna untuk diri dia sendiri. Sebab tu maksud Allah tidak maka tidak kudrah itu bertakluk kepada wajib, iaitu Allah. Tidak. Contoh Allah itu esa. Allah itu esa. Adakah kudrah yang menjadikan Allah itu esa? Tak. Allah tu memang esa hakiki. Bukan kudrah yang menjadikan Allah itu esa. Bahasa lain, Allah bersifat kudrah ya. Dan iradah ya. Tapi Allah tidak menggunakan kudrah iradah untuk Allah. Tidak. Tidak bertakluk kepada Allah sendiri. Dia bertakluk kepada yang lain, iaitu mungkinat. Yang boleh ada, boleh tak ada. Jadi, adakah kudrah yang menjadikan Allah itu esa? Tidak. Maksud kudrah adalah mengadakan dan mentiadakan. Jadi macam mana kudrah nak mengadakan sedangkan ianya wajib ada, iaitu esa. Esa tu kan wajib. Kita dah bahas sifat yang wajib bagi Allah, salah satunya adalah esa. Tunggal. Tunggal itu wajib. Allah wajib tunggal. Okey, Allah wajib tunggal. Macam mana kalau nak kata Allah bersifat kudrah, Allah guna kat diri dia sendiri. Macam mana Allah nak jadikan Allah yang menjadikan Allah itu esa? Kalau Allah yang menjadikan Allah itu esa, sedangkan esa tu wajib dah. Wajib dah esa, maknanya dia panggil tahsilul hasil. Menghasilkan perkara yang telah terhasil. Allah tu dah memang wajib esa. Kemudian kudrah yang menjadikan Allah esa? Tak. Dia panggil tahsilul hasil. Menghasilkan perkara yang telah terhasil. Allah itu dah wajib esa. Jadi sebab tu dikata kat sini, maka tidak kudrah itu bertakluk kepada yang wajib hakiki. Tidak. Tidak, dia tak kata gitu. Jadi kena ulang banyak kali baru faham. Kita tengok pula dari sudut mustahil. Allah kudrah dan iradah tidak bertakluk kepada sifat mustahil, tidak bertakluk kepada yang mustahil. Apa yang mustahil? Yang mustahil saingan Allah. Ada satu lagi macam Allah. Itu yang mustahil. Ada Tuhan satu lagi yang sama taraf dengan Allah. Itu mustahil kan? Mustahil. Jadi saingan Allah adalah mustahil, adanya. Macam mana kudrah nak memainkan peranannya, mengadakan atau mentiadakan saingan pada Allah, sedangkan perkara itu mustahil. Dah ianya mustahil. Macam mana jadi mustahil? Dia tiba-tiba kudrah yang telah memustahilkannya. Mana boleh dah benda mustahil. Benda mustahil. Jadi bila perkara itu telah mustahil, maka dikatakan sifat kudrah dan iradah itu tidak bertakluk kepada Allah, kepada diri Allah, iaitu yang mustahil hakiki. Sebab Allah itu berbilang 2, 3, 4 adalah mustahil. Adalah mustahil dah. Maka Allah itu esa. Macam mana kudrah nak jadikan Allah itu esa? Sedangkan esa tu dah memang esa. Dah asalnya wajib esa. Itu maksud dia kat situ. Jadi itu yang kita kata, jika katalah kudrah yang menjadikan Allah itu esa, maka esa tu bukan mustahil. Maka berbilang tu bukan Allah yang menjadikan, kudrah yang menjadikan Allah itu esa, maka esa tu bukan mustahil lah. Maksud esa tu maksud berbilang. Berbilang tu bukan mustahil lah. Sebab kudrah yang menjadikan Allah itu esa. Boleh tak? Boleh tak? Faham? Jadi jika boleh Allah yang mengadakan, bila Allah boleh mengadakan dan mentiadakan diri Allah sendiri, maka diri Allah sendiri itu haruslah bertukarlah hakikat wajib kepada hakikat harus. Pening tak? Jadi, okey, contoh yang lain ini, contoh yang tadi masalah bahasa tauhid. Kita guna bahasa biasa. Betul. Bolehkah Allah mematikan dirinya sendiri? Okey. Sebab dia kata kat sini, maka kudrah tidak bertakluk, tak ada hubung kait dengan perkara yang wajib, iaitu Allah. Dan tidak hubung kait dengan perkara mustahil, iaitu perkara yang mustahil akal. Okey, tengok Bolehkah Allah mematikan dirinya sendiri? Sekejap. Allah itu mati, kan mustahil. Lawan bagi baqa', kekal. Jadi,
Mati tu, Allah itu kekal, lawannya baqa, lawannya matilah kita katakan. Jadi mati itu mustahil. Mati itu mustahil. Jadi boleh tak Allah mematikan dirinya sendiri? Bila kata boleh tak Allah yang bersifat qudrah, kuasa, mematikan dirinya sendiri, itu bukan takluk dia. Sebab ianya mustahil. Kalau Allah boleh mematikan dirinya sendiri, maka Allah tak baqa lah. Sebab dah awal-awal Allah itu baqa, mustahil binasa. Cuba kata, kalau Allah maha berkuasa, boleh tak Allah mematikan dirinya sendiri? Dia jawab, boleh Allah mematikan dirinya sendiri. Sebab Allah maha kuasa. Cuma Allah tak buat lah, dia kata gitu. Allah tak buat lah. Tapi kalau ikut kuasa Allah, boleh je Allah nak matikan dirinya sendiri. Kan Allah maha kuasa. Dia kata gitu. Konon-konon bagus tu. Kalaulah Allah boleh mematikan dirinya sendiri, tapi Allah je tak nak. Tapi kalau dari sudut kuasa, boleh je Allah mematikan dirinya sendiri. Maka ternafilah sifat baqa. Ternafilah Allah itu kekal. Allah itu tak kekal. Ternafilah. Sebab Allah boleh nak mati. Boleh nak tak kekal. Boleh. Cuma Allah je tak nak. Maka ternafilah sifat baqa. Allah tadi kata dah wajib kekal. Mustahil binasa. Bila mustahil binasa, tak bolehlah soal, adakah Allah yang bersifat qudrah yang maha kuasa ni mematikan dirinya? Sebab mematikan tu dah mustahil. Kalau kata Allah boleh mematikan, kalau Allah boleh mematikan dia, mati, Allah itu mati, tak mustahil dah lah. Faham? Mustahil akal bolehkah Allah mencipta Tuhan satu lagi macam Allah yang ada sekarang? Boleh tak? Allah cipta satu lagi macam Allah. Kalau konon-konon nak mengkuasakan Allah, dia kata Allah bersifat qudrah, maha kuasa. Allah boleh buat apa sahaja. Allah boleh buat apa sahaja. Malah Allah boleh buat Allah macam Allah satu lagi sebab Allah maha kuasa. Cuma Allah tak buat aja. Nampak macam bagus nak membesarkan sifat kuasa, tapi kesan dia apa? Bila Allah boleh buat satu lagi macam Allah ni, maka ternafilah esa. Ternafilah esa. Maksudnya ternafilah Allah itu tunggal. Jadi maka Allah itu tak mustahil lah berbilang. Tuhan tu tak mustahil lah berbilang. Sedangkan kita dah belajar awal-awal, mustahil Tuhan itu berbilang. Kerana Tuhan itu esa. Mustahil berbilang. Jika Allah boleh buat satu lagi, tapi Allah je tak nak buat, Allah boleh buat satu lagi, tapi Allah je tak nak buat, maka ternafilah sifat esa. Sebab apa? Sebab Allah boleh jadi dua, cuma tak ada. Tapi boleh saja. Sedangkan Allah, Tuhan ada dua, tiga, mustahil. Kalau katalah, Allah boleh buat satu lagi. Allah boleh buat satu lagi. Boleh buat satu lagi. Allah macam Allah. Cuma Allah je tak buat. Maka bertukarlah hakikat. Esa tu bukan wajib. Harus saja. Bertukarlah yang mustahil. Mustahil Allah berbilang kepada harus berbilang. Boleh je Allah dua, tiga. Cuma Allah je tak nak buat. Asalnya dia mustahil dah jadi tukar jadi harus. Bolehkah Allah mencipta batu yang besar sampai Allah sendiri tak larat nak pikul? Okey. Boleh tak Allah yang maha kuasa buat batu yang besar sehingga Allah sendiri tak larat nak pikul? Okey. Dia kata boleh. Oh, dia nak membesarkan Allah. Boleh, Allah maha kuasa, boleh. Cuma Allah je tak buat. Jadi, kalau dia kata boleh, maka ternafilah kuasa itu sendiri. Dan bertukarlah Allah itu tak mampu, Allah itu tak kuasa, bertukarlah daripada wajib Allah itu berkuasa kepada Allah itu lemah. Allah itu lemah. Dan bertukarlah Allah kuasa, lawannya lemah. Lemah tu mustahil. Bertukarlah mustahil tu harus. Allah harus lemah. Sedangkan kita dah bahas sebelum ni, Allah itu wajib kuasa. Wajib kuasa lah, qudrah, wajib. Mustahil lemah. Tiba-tiba bila kata Allah boleh je buat batu yang besar, cuma Allah je yang tak buat. Allah boleh buat batu besar sehingga Allah sendiri tak larat nak pikul. Boleh aja, cuma Allah je tak buat. Maka bertukarlah hakikat yang mustahil Allah lemah kepada harus je Allah. Harus Allah lemah. Okey, boleh faham? Ini adalah lapisan yang kedua. Second. Tetapi bertakluk ia kepada wajib aridi dan mustahil aridi bagaimana sudah dinyatakan sebelum ni, kerana keduanya itu
termasuk di dalam bahagian mungkin juga. Tapi yang wajib aridi dengan mustahil aridi, yang itu iaitu Allah yang bersifat kudrah dan iradah. Sekali yang iradah, takluknya wajib aridi dan mustahil aridi juga. Yang tidak tu maksudnya maka kudrah Allah bertakluk kepada wajib aridi dan mustahil aridi juga. Tapi wajib hakiki, mustahil hakiki tak takluk. Sebab hujah tadi. Habis apa wajib aridi yang dah bincang tadilah. Bila seorang tu masuk dalam syurga, dia kalau dah masuk syurga, dia akan masuk selama-lamanya dan dia tak akan mati sampai bila-bila. Sampai selama-lamanya. Maka kita boleh kata makhluk kita ni wajib kekal. Kita ni bakok. Kita ni kekal. Kita ni bakok. Kenapa pula kita ni kekal? Kita ni kekal, bakok, wajib bagi kita kekal. Wajib kekal, wajib aridi. Dengan maksud, bila ada hubung kait dengan iradah Allah yang nak kita kekal, maka kita kekal. Maka wajib bagi kita kekal. Sebab apa wajib bagi kita kekal? Kenapa wajib kita ni kekal? Sebab Allah yang nak kita kekal. Maka wajib kita kekal. Wajib akal kita kekal. Jadi kita ni asalnya tak kekal. Asalnya boleh ada, boleh tak ada, boleh musnah. Kita ni. Tapi bila bertakluk, mengena dengan iradah Allah yang nak kita kekal, maka wajib kekal. Macam Allah juga. Kita bakok, Allah pun bakok. Tapi bezanya, bakok Allah, kekal original. Kekal hakiki. Kekalnya kita, kekal bila bertakluk dengan kehendak Allah. Bila Allah nak kita kekal juga. Jadi tak macam Allah jugalah kekal kita. Tapi kekal lah, kekal bakok, kita bakok. Kita boleh kata, kita bakok. Tapi kita tak boleh kata kita ni qidam. Sebab qidam tu tak ada permulaan. Kita ada permulaan. Dia tak boleh. Kita bakok boleh. Kita bakok. Allah bakok. Kita pun bakok. Bakok. Engkau biar betul. Sesat ke apa? Bakok aridi. Wajib atas aku bakok aridi. Kenapa? Bila berhubung kait dengan aridi tu mendatang. Hubung kait dengan Allah yang nak. Bila Allah nak kita kekal, kekallah kita. Wajib atas kita kekal. Wajib akal. Mustahil kita musnah. Mustahil aridi. Mustahil kita musnah. Mustahil aridi kita musnah. Mustahil aridi. Sebab kita ni kekal. Mustahil kita musnah. Kenapa pula mustahil kita musnah? Kan kita ni boleh ada, boleh tak ada. Ya, asalnya kita boleh ada, boleh tak ada. Bila berkait dengan irada Allah yang Allah tentukan, yang Allah nak kita ni kekal, tak binasa, maka kita mustahil binasa. Tapi mustahil apa? Aridi. Aridi. Bagaimana sudah dinyatakan kerana keduanya itu termasuk di dalam bahagian mungkin juga. Orang kafir bakok, orang kafir kekal. Boleh kata orang kafir kekal. Orang kafir kekal. Allah kekal, orang kafir juga kekal. Uish, macam ni. Allah kekal, setan juga kekal. Uyo, kau biar betul, setan kau cakap kekal. Ya, setan kekal. Tapi Allah kekal, kekal hakiki, kekal original. Setan kekal juga. Tapi kekal yang Allah nak kekalkan dia. Ya ke setan kekal? Ya ke Allah nak kekalkan dia? Allah kekalkan dia duduk dalam neraka selama-lamanya. Jadi setan juga kekal. Setan juga kekal. Allah juga kekal. Bezanya, Allah kekal hakiki original. Setan kekal aridi, kekal yang mendatang. Apabila berkait dengan iradah kehendak ketentuan Allah, maka jadilah kekal duduk dalam neraka selama-lamanya. Tapi asalnya dia kata sini, termasuk di dalam mungkin juga. Asalnya mungkin boleh ada, boleh tak ada. Bila berkait dengan iradah Allah je, barulah kekal selama-lamanya. Kena berhenti kat situ. Makcik yang mula siri 40, Allah tak boleh. Mula siri 40 tak boleh. Dia kena mula siri pertama. Dia kena 46 minggu istiqamah. 46 minggu istiqamah. Kalau ada hal nak balik kampung, batal balik kampung. Lewat pergi balik kampung. Kalau ada kenduri, batalkan kenduri. Kalau ada cerita-cerita yang seronok nak tengok, batal tengok cerita. Tu istiqamah. Betul-betul mujahadah. 46 siri. Tak pernah miss. Baru boleh faham apa saya cakap tadi. Kalau miss, memang tak boleh faham.
Memang tak boleh faham. Nak apa benda pula ni kata. Memang tak boleh nak. Tak boleh nak faham. Jadi, pengajian tauhid, pengajian berulang-ulang sampai kiamat, sampai mati. Maka ulang, dah faham, ulang. Mungkin Allah bagi faham setelah penerangan kali ketiga ulang. Mungkin Allah bagi faham bila tukar kitab lain nanti. Mungkin Allah bagi faham bila tukar guru lain nanti. Tak kira lah macam mana pun. Tapi ulang. Dah faham, ulang lagi. Lagi datang, kekuatan jiwa datang. Kemantapan akidah makin. Sebab dah ulang, dah faham, ulang lagi. Mantap lagi. Tu ulang sampai mati. Kalau mati tak faham-faham, lepas. Bila Allah kata kenapa kau tak kenal aku lagi, tak faham-faham. Sebab tak sempat nak faham, Allah tarik nyawa. Tapi kalau tak belajar, mati, maka didakwa nanti kenapa tak kenal Allah. Takkan didakwa. Jadi, kita kena berhenti kat situ. Sebab lepas ni kita ta'alluq pula dengan suluhi qadim, tanjizi hadis, qabdah, genggaman Allah pula. Sampai terbahagi kepada 8 pula. Tanjizi hadis lepas qabdah, tanjizi hadis, ta'alluq suluhi qadim, qabdah suluhi qadim, tanjizi hadis, qabdah tanjizi hadis, balik, tanjizi qabdah tanjizi hadis balik, qabdah tanjizi hadis. Apa benda pula ni? Ni akan datang. Insya-Allah. Tak ada apa-apa, minggu hadapan. Rakaman ada dalam YouTube. Risalah Tauhid daripada siri yang pertama sampai yang ini yang ke-46 akan ada dalam YouTube nanti. Wallahu alam. Tangguh dulu. Mudah-mudahan Allah bagi faham, mudah-mudahan Allah bagi rezeki, nikmat untuk kenal dia dan kenal dia. Ma'rifatullah. Kita sudah dengan tasbih kafarah dan suratul subhanakallah wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.